Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 April 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Sebarang keputusan untuk bekerjasama dengan Bersatu mesti dipersetujui oleh semua parti komponen PH, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Dia percaya PKR dan Amanah tidak akan mengulangi apa yang berlaku di PRM Melaka apabila kedua-dua parti itu menerima dua bekas adun UMNO bertanding di bawah panci PH. Bercakap kepada pemberita semasa majlis berbuka puasa di Kuala Lumpur semalam, dia menegaskan adalah sukar bagi pembangkang untuk bekerjasama dengan Bersatu semula selepas apa yang berlaku dalam langkah Sheraton. Luke berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bahawa parti itu bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti bagi menentang Barisan Nasional pada PRU ke-15. Ahli Parlimen Seremban itu sebelum ini kritikal terhadap idea membina semula hubungan dengan Bersatu yang berpaling tadah pada 2020 sehingga menyebabkan kejatuhan kerajaan PH. Dalam satu kenyataan minggu lalu, beliau berkata rancangan kemah besar PH hanya melibatkan parti pembangkang lain dan bukannya dengan gabungan Perikatan Nasional Pimpinan Bersatu yang merupakan sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan hari ini. Ditekan lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan DAP sekiranya PKR dan Amanah mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Bersatu. Luke berkata pihaknya akan membuat keputusan hanya selepas ia benar-benar berlaku. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menyifatkan tuduhan tidak berasas yang dilemparkan terhadap Hakim serta Badan Kehakiman kebelakangan ini agak keterlaluan. Menurutnya, kritikan terhadap Badan Kehakiman perlu dibuat secara membina serta tidak menjejaskan kebebasannya dan keyakinan orang ramai. Hence, citizens, including politicians, are, to a certain extent, free to criticize the judiciary. However, that does not mean that it is open to citizens, including politicians, to level unfounded and scurrilous attacks against the judiciary or a particular judge to further their own end. Kenyataan Tengku Maimun itu dibuat ketika SPRM dan PDRM menjalankan siasatan ke atas Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ini selepas portal Malaysia Today milik blogger Raja Petra Kamarudin mendakwa Nazlan mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Nazlan ketika menjadi Hakim Mahkamah Tinggi pada 2020 menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak atas penyelewengan RM42 juta dana SRC International. Susulan dakwaan yang dikaitkan dengan Badan Kehakiman, Majlis Presiden PH tampil mengingatkan kerajaan berhubung kandungan MOU yang ditandatangani mereka. Kenyataan itu dibuat selepas Ketua Hakim Negara menegaskan apa yang berlaku dalam beberapa hari kebelakangan ini sebagai agak keterlaluan. Dalam satu kenyataan, gabungan itu mengingatkan bahawa perkara 4.1 di dalam MOU berkenaan menyatakan dengan jelas bahawa Kerajaan Persekutuan perlu memastikan kebebasan Badan Kehakiman terus terjamin. Oleh yang demikian, majlis itu menggesa kerajaan untuk memastikan MOU ini terus terlaksana dengan menjamin bahawa agensi-agensi penguatkuasaan tidak melanggar perlembagaan dan menghormati prinsip kebebasan Badan Kehakiman. Selain itu, Majlis PH berkata mereka menyokong penuh pandangan Ketua Hakim Negara bahawa kritikan terhadap Badan Kehakiman baru-baru ini telah melampaui batas. Kenyataan bersama tersebut ditandatangani pimpinan tertinggi PKR, Amanah, DAP dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau UPKO. Siasatan pihak polis dan SPRM ke atas Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengundang kritikan pelbagai pihak dengan ada yang mengaitkan isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang dipertikaikan. Berita seterusnya.
Ketua Penerangan BN Selangor, Hisham Jalil, memberi tempoh 48 jam kepada Muhammad Sanusi Mat Noor untuk meminta maaf dan menarik balik kenyataannya semalam. Ini selepas Menteri Besar Kedah itu mendakwa dokumen PAS League mungkin dibuat oleh Tentera Cyber Barisan Nasional sendiri termasuk Hisham. Menurut Hisham, kegagalan Sanusi meminta maaf akan mendorongnya untuk mengambil tindakan lanjut termasuk mengemukakan saman fitnah. Selain itu, katanya dia akan membuat laporan polis esok dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat kenyataan Sanusi. Menyifatkan Sanusi sebagai tidak semena-mena mengaitkannya dengan dokumen tersebut, Hisham berkata menggunakan perkataan mungkin tidak membebaskan seseorang daripada didakwa kerana memfitnah. Semalam Sanusi berkata PAS sangat meragui dokumen tersebut antara lain kerana penggunaan ejaan yang salah serta tidak mengikut urutan kebiasaan format parti berkenaan. Hisham sebelum ini turut mencabar naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar yang dinamakan dalam dokumen itu untuk bersumpah laknat bahawa partinya tidak merancang untuk menjatuhkan pemimpin UMNO. Warga Malaysia yang dijadual dihukum mati di Singapura esok telah diberi penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu pendengaran kesnya pada 20 Mei. Perkara tersebut disahkan oleh peguamnya N. Surendran kepada Malaysia kini. Menurut Surendran, keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Tinggi Singapura pada perbicaraan dalam talian pagi ini di mana Dacinamurti Kataya mewakili dirinya dari penjara. Dacinamurti pada awalnya dijadualkan dihukum mati esok menurut surat bertarikh 22 April daripada Jabatan Penjara Singapura. Dalam satu kenyataan semalam, Lawyers for Liberty mendakwa tertuduh tidak mempunyai pilihan selain menghujahkan kesnya sendiri setelah gagal mendapatkan khidmat peguam di Singapura. Lelaki berusia 36 tahun itu telah dijatuhkan hukuman mati di penjara Changi, Singapura kerana mengedar 44.9 gram heroin pada 2015. Dacinamurti ditahan bersama seorang wanita Singapura pada 18 November 2011, namun wanita terbabit dihukum penjara seumur hidup oleh Mahkamah Singapura. Jika hukuman tersebut dilaksanakan seperti yang dijadualkan, ia akan berlaku hanya 2 hari selepas hukuman mati terhadap seorang lagi warga Malaysia, Nagaendran K. Darmalingam, kerana mengedar 42.7 gram heroin ke Republik itu. Ahli Parlimen Segambut Hanayo menggesa agar semua projek pembangunan di lokasi terjejas banjir di kawasannya ditangguhkan. Ini melainkan sekiranya kerajaan menangani kejadian banjir kilat di Kuala Lumpur secara serius. Dalam satu kenyataan hari ini, Yeo berkata 10 lokasi di Segambut telah dinaiki air akibat hujan luar biasa. Bagaimanapun katanya walaupun hujan luar biasa, maklum balas pihak berkuasa adalah kurang memberangsangkan. Menurutnya penduduk mengalami kerugian besar sejak beberapa bulan kebelakangan ini apabila banjir yang membawa lumpur tebal merosakkan harta benda. Oleh itu katanya melainkan kerajaan mengambil tindakan yang konkret, perlu ada moratorium pembangunan di Segambut termasuk cadangan projek MRT 3. Kerajaan memaklumkan bahawa sistem perparitan semasa adalah berfungsi namun tidak dapat menampung hujan berlebihan. Di PKL dilaporkan dalam proses melantik perunding untuk mereka bentuk semula sistem perparitan di ibu negara bagi menangani peningkatan jumlah air hujan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.